أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sekarang ini kita yang ketiga, As-Salisu. As-Salisu ni daripada bab takrib lagi, takrib muka surat 534 kita dulu. 534 ni qad yang kedua, qad yang pertama tawakkuk kan. So qad yang kedua, mana qad yang kedua ialah untuk takrib, untuk mana past present tense. Has ataupun have done, have done. So madi kita panggil takrib, mentakribkan madi. So madi tu asalnya mutlak, tak menunjukkan madi tu jauh ataupun dekat. Tapi kalau masuk qad, dia akan menunjukkan madi tu dekat. Mana past present tense lah kalau bahasa Inggeris. Jadi dia kata untuk madi takrib ni ada beberapa hukum lah tentang dia. So hukum yang pertama kita dah bincangkan. Yang pertama dia tak masuk kepada fi'il-fi'il yang sudah menunjukkan hal. Macam asa, ni'mah, bi'sa. Kan ini sudah menunjukkan hal, sedangkan dia tujuan dia untuk mendekatkan yang jauh kepada yang hal. Tapi kalau sudah ada hal, so tak perlu lagi. So yang kedua dia kata wujubu dukhuliha indal basrah illa ala al-madi al-waqi' halan. So dia kata qad juga masuk pada madi yang menunjukkan hal. Hal sini hal grammar lah. Hal yang biasa kita kata hal rakiban, jalisan, dalam keadaan kan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan makan, dalam keadaan minum. So madi yang sebegitu, kalau yang menunjukkan hal tu fi'il madi, so dia kena masukkan qad lah macam sini, waqad sini kan. So waqad ni melambangkan, ukhrijna ni melambangkan dalam keadaan. So dalam keadaan. So kalau ukhrijna menunjukkan dalam keadaan, so wajib dia kata di sisi basrah kena masuk qad. So yang ketiga masalah takrib ni yang kita sekarang lah. Yang masalah takrib sekarang ni ialah apa yang disebut oleh Ibnu Usfur. Masalah ini disebut oleh Ibnu Usfur, Zakarahu, seorang ahli nahwu nama dia Ibnu Usfurin, anak burung. So dia kata berkenaan dengan qasam, wa huwa anal qasama. Macam sini lah, tengok sini, ni qasam. Tallah ni qasam ni. Ini qasam. Sumpah. So dia kata annal qasam, sumpah ni, tallah ni, qasam, idza ujiba bimadi. So sumpah ni mesti ada penyambut dia kan, bersumpah untuk kenyataan apa kan. So kenyataan ni kita panggil jawab lah. Jawab qasam. Ni qasam, sumpah, ni jawab qasam. Ni sumpah, ni jawab qasam. So jawab qasam ni datang kalau dalam bentuk madi, asara ni kan, fi'il madi. So madi pula madi yang jenis idza ujiba, sekiranya dijawab, penyambut dia dijawab dengan fi'il madi. Asara ni fi'il madi. Asara. So Quran dia spelling asara gitu. So modern pakai asara. So asara madi mutasarrifin. Dan madi ni madi mutasarrif, mana madi yang boleh ada fi'il amar, fi'il madi, boleh ada isim fa'il, bukan macam bi'sa tadi kan. Bukan macam laisa. Dan dia musbat bimadin mutasarrifin dan juga musbatin. Yang musbat. Maknanya bukan nafi lah.
yang bukan nafi. Kalau madi tu dia kata fa in kana qariban minal hal. Cuma kalau konteks dia tu menunjukkan dekat dengan hal. Qariban minal hal. Maka GR adalah dia GR didatangkan dengan lam. Lam dan juga qad. Contohnya tallahi, demi Allah. Ini sumpah. Dan dijawab dengan fi'il madhi ni, asar. Dan asar tu menunjukkan dekat. So, now lah maksudnya. Demi Allah, sekarang ini Allah telah memilih kamu. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Setelah berlakunya pengakuan, dia memperkenalkan dia ni siapa. Kemudian adik-beradik dia sudah mengakui kesalahan dia, dan adik-beradik dia tengok, oh dia, Allah telah beri banyak nikmat kepada dia, lalu mereka mengakulah. Jadi sekarang ni tallahi, sekarang ni dia kata laqad asarakallah, seolah-olah macam sekarang lah, Allah pilih lama dah. So laqad asarakallahu alaina, Allah lebih prefer memberi nikmat itu kepada kamu banding dengan alaina, kan? So dia kata kalau situasi macam tu, maka wajib kita datangkan lam ni satu plus qad. Untuk qarib. Kalau madi sini, asaraka ni, tempat asaraka ni, wa in kana ba'idan. Kalau dia menunjukkan lama, bukan sekarang, maka cukup dia kata ji'a bil lam. Cukup didatangkan dengan lam sahaja. Wahdah. Sahaja. Wahdah hanya dengan lam. Contoh syair. Kaqaulihi syair. Kaqaulihi syair. Halaftu laha. Aku bersumpah bagi dia. Bagi dia ni mahbubah, kasih dia. Halaftu, aku bersumpah dengan nama Allah. Billahi. Laha, untuk dia. Mahbubah tadi. Dengan satu sumpah yang hilfata fajir. Orang yang banyak buat salah. Fajir. Biasanya orang yang buat salah ni, dia cuba nak membuktikan yang dia tak buat salah. Yang ni kenyataan ni betul. So dia sentiasa bercakap tahqiq je. Sebab dia ni kaki bohong kan. Jadi kalau orang tak percaya, dia kata wallahi wallahi. Ni dia kata kalau maknanya sumpah sungguh-sungguh lah. Kalau orang yang biasa bohong ni, dia nak suruh orang yakin dengan, orang tahu lah dia bohong, tapi nak suruh yakin dengan kenyataan bahawa dia bercakap hari ni bukan bohong. So dia takkit-takkitkan dengan sungguh-sungguh. Sumpah lah artinya. So aku bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh seperti sumpahnya orang yang bersalah, yang tidak mengatakan bahawa dia salah. Lanamu, sesungguhnya, la tu maknanya sesungguhnya mereka telah tidur. Nam, mereka telah tidur. So mana tak ada qad kan? Ya sini sumpah dah sini. Dia kata sumpah kalau dengan fi'il madhi sini, kalau plus fi'il madhi, kalau fi'il madhi tu kalau tak ada qad tu tanda dia madhi tu jauh lah. Lanamu, mereka lama dah tidur. Dia kata kekasih dia ni, dia nak pergi jumpa kasih dia. So kasih dia ni ramai pengawal-pengawal ni. Pengawal sama ada pengawal sungguh ataupun keluarga dia yang duduk sembang-sembang di rumah, pakai unggun api, musim sejuk, kan bercakap-cakap. So mereka lanam, lama dah mereka tidur. Fama im min hadisin wala sali. Fa maka dengan sebab itu kan. Maka dengan sebab itu ma itu nafi. In tu nafi juga zaidah. Tambahan min pun min zaidah. So kita kena masa terjemah tu kena lupakan in, sebab in tu juga makna nafi kan. So ma hadisun lah. So tidak ada di sana sebarang
perbualan. Hadis ataupun bicara, maksud sini orang yang berbual kan, muhadisin lah. Tak ada orang yang berbual. So wala sali, wala tidak ada juga orang yang memasak unggu api, menyalakan api. Okey, ini pendapat Ibnu Usfur lah kan. So Ibnu Usfur kata kalau sekiranya ada sumpah, kalau sumpah tu dia jawab pada sumpah tu menunjukkan perbuatan yang baru akan berlaku, baru berlaku je. Nah, past present tense, so gunakan la dengan qad. So kalau past past perfect tense, so gunalah lam sahaja. Maksudnya dia kata lama dah mereka tidur, mereka tak jagalah kamu ni. Ini mungkin makna simbolik lah. Sedangkan Ibn Hisham komen di sini lah, Ibn Hisham kata sebaliknya, kamu buat contoh macam tu. Buat contoh yang ni untuk qarib, untuk dekat. So yang ni kamu kata ini untuk ba'id. Sedangkan kalau kita perhati betul-betul ayat tu dan ikut konteks dia, yang ni yang menunjukkan jauh. Yang ni menunjukkan dekat. Wazahir, yang jelasnya dalam ayat, dalam contoh ayat tadi, dan juga dalam syair ni, fil baiti aksu ma qala, sebalik, bertentangan dengan apa yang disebut oleh Ibnu Usfur, apa yang dikatakan oleh Ibnu Usfur, ma qala. Sebab kerana idhil muradu dalam ayat ialah so dalam ayat ni nak kata apa? Nak kata ayat ni, cerita Nabi Musa ni, nak cerita tentang Nabi Yusuf ni, yang ni Allah prefer kamu tu, Allah pilih kamu tu Yusuf. Lama dah, maknanya Allah sejak azali lagi telah memilih kamu. Konteks ayat macam tu. Bukan sekarang Allah pilih kamu. Lama dah Allah pilih. Rupa-rupanya dia kata, selama ni kami tak tahu yang Allah sebenarnya telah memilih kamu untuk menjadi Nabi, untuk menjadi penguasa Mesir. Kami tak tahu tu, rupa-rupanya dengan kejadian ni, barulah kami tahu Allah memilih kamu. Kalau yang ni pula, kan dia masa tu dia tengah nak pergi jumpa kekasih dia. So dia berjaya jumpa kekasih dia tu kenapa? So kerana pengawal-pengawal tu terlena lah, baru je terlena. Malam tu, baru je terlena. Dan tidak ada sebarang perbualan lah di kalangan mereka. Jadi konteks sini baru. Konteks sana, lama. Sebaliknya. Jadi ayat tu, ayat sepatutnya jadi, laqad fatatunya, adik-beradik Yusuf tu, dia berkata, sesungguhnya, laqad ni kan? Laqad, jawapan tadilah. Laqad faddalakallah. Asara tu maksudnya, melebihkan, memilih. Allah telah memilih kamu, mengatasi kami, alaina, memilih dengan memberi sabar, bisabri, dan juga memberi perlakuan sirah bisirati al-muhsinin, sirah orang-orang yang baik, perlakuan orang yang baik, muhsinina, orang yang. Jadi semua ni dia kata semuanya telah ditetapkan, wadzalika mahkumun lahu. So, benda yang ni diberikan kesabaran, kelebihan ini lahu mahkuman fil azal ataupun mahkuman li Yusuf. Nombor 3, nombor 4. Mahkuman bihi. Ini cuma so mahkumah dihukumkan untuk dia, mana untuk Yusuf lah. Fil azal sebetulnya kan? Dia azal lagi. Wa huwa muttasifun, dan Yusuf memiliki sifat. Muttasifun dengan sifat di azali itu ada, kemudian
dia memiliki sifat tersebut. Muttasifun bihi sekarang lah. So dia memiliki sifat tersebut semenjak munzu dia ada akal. Munzu mus aqala. Semenjak dia berakal. Yang baik pula, wal muradu fil bait annahum namu qabla maji'ihi kan. So mereka telah tidur sebelum saja, mana dekat-dekat je lah, dekat-dekat maji'ihi, dekat-dekat dengan penyair tu datang. So kalau tidur masa dia datang tu, kalau lama tu tak nampaklah hebat kan, tapi baru je tidur. So baru tidur tu, kebetulan baru je tidur, beruntunglah dia. Okey, berkenaan dengan sumpah juga. Sekarang kita berkenaan dengan sumpah, dan sumpah tadi ada kena dengan takrib kan, dekat. Dan kalau ada sumpah wallahi sini, sebelah sini jawapan dia kalau dekat kita guna qad. Okey, kalau Zamakhsyari dia lain pula. Dia kata qad sini ada unsur-unsur tawakkul. Wa muqtada kalami Zamakhsyari. Tuntutan daripada kata-kata Zamakhsyari. Mana apa yang difahami daripada kalam Zamakhsyari ialah anna, bahawa qad ni, anna qad, annaha, anna qad, dalam contoh fi nahwi wallahi, demi Allah, laqad kana kadha. Sini ada sumpah kan? Lepas sumpah tu ada lam dengan qad. So kalau macam ni dia kata ada unsur-unsur tawakkul, litawakku'i. So tidak ada unsur takrib, la litakribi. Bila dia kata tu? Dia kata tu ketika mentafsirkan ayat laqad arsalna nuhan. So fa innahu qala, sesungguhnya Zamakhsyari kata dalam masa mentafsirkan fi tafsiri qaulihi ta'ala laqad arsalna nuhan, sesungguhnya kami telah mengirimkan Nuh. Sesungguhnya kami telah mengirimkan Nuh kepada kaumnya. Maka berkatalah dia kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghayr. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada dia. Kenapa kamu kena sembah tu? Kena sembah Tuhan Allah tu sebagai Tuhan kamu? Kerana aku takut inni akhafu alaikum, ke atas kamu akan ditimpa oleh azab pada hari yang maha besar, hari yang menakutkan, hari yang besar. Okey, cuba tengok kata-kata Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf dia kan. Tafsir Kasyaf. Dalam tafsir Kasyaf dia kata fa in qulta, dia buat andaian lah. Kalau sekiranya kamu kata fama baluhum, apa gerangannya? Balu ni hal. Apa halnya? Ma balu hum, apa halnya mereka? Orang Arab ni kan. Fama baluhum la yakadu, hampir saja mereka tidak menyebut. La yantiqu, dengan lam ni, bihadihil lam. Dia tak sebut, orang Arab dia kata dia tak sebut lam ni melainkan campur dengan qad. Illa ma'a qad. So kalau kamu tanyalah, why? Why kerana lam ni selalu berserta dengan qad. Ma'a qad. Wa qalla anhum. Dan sangat sedikit dia kata daripada mereka tanpa qad. Contohnya yang tak ada qad yang ni lah. Nahwu qawlihi ni, yang halaftu laha tadi kan. Halaftu laha tadi, kan tak ada qad. Yang halaftu laha billah ni tak ada qad. Ni namu kan, namu tak ada qad. Itu jarang-jarang berlaku. Sekarang nak jawab yang kerap tu kenapa? So kata Zamakhsyari, qultu,
Kerana jumlah, li'anna jumlatal qasamiyata, jumlah qasam. Sebab wallah ni asalnya uqsimu kan, aku bersumpah. Sebab aku bersumpah barulah ayat sini ni jumlah. Barulah jumlah kan. Sebab wallah saja ni mana jumlah? Waw huruf. Allah huruf ja, Allah majrur. Ja majrur. Ja majrur tak cukup lagi nak jadi jumlah. Jadi makna dia wallah ni ialah uqsimu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Sebab tu dia kata sini jumlah qasamiyah. La tusaku illa ta'kidan. Tidak dibawa dia. Wallah ni tidak dibawa dia la tusaku, melainkan untuk mentakkidkan illa ta'kidan kepada jumlah al-muqsamu lil jumlatil al-muqsami 'alaiha. Al-jumlah al-muqsami 'alaiha. So mana kalau ada wallah ni kan, penyambuk dia ni kita panggil jawab qasam. So jawab qasam tu maksud dia jumlah muqsam 'alaiha, yang disumpah ke atasnya. Al-muqsam 'alaiha dipanggil jawab qasam. Allati hiya jawabuha. Ini jawab qasam. Jadi apa peranan wallah tadi? So fakanat, so jumlah qasam tadi mazinnatan li ma'na tawaqqa'. Mazinnah ni payung lah. Makna dia sebagai hing kepada makna tawaqqa'. Li ma'na tawaqqu'i. Yang mana tawaqqa' tu dia kata allazi huwa ma'na qad. Tawaqqa' tu sendiri adalah makna qad. Ini Zamakhsyari kata lah kan. Yang dulu kita belajar yang Ibn Hisham memang dia tak setuju pun. Dia dengan Ibn Malik. Qad ni sendiri membawa makna tawaqqa'. Ulama lain itu bersetujulah qad ni makna tawaqqa'. Tapi Ibn Hisham sendiri tak bersetuju. Jadi sini kalau Zamakhsyari, so dia kata qad sini membawa makna tawaqqa'. So tawaqqa' inda istima'il mukhatab kalimata qasam. So bila sebut wallahi tu kan, orang yang dengar tu kan dia nak tahulah dia nak sumpah tentang apa ni. Dia menunggulah kan. Menunggu kenyataan. Jadi sebab tu bila dia menunggu, sebab itulah didatangkan qad. Sesuai dengan makna tunggu tadi, bubuh qad. So qad makna tawaqqa'. Intah. Berakhir petikan kalam Zamakhsyari. So oleh kerana tadi sebelum ni kita dah sebut Ibn Hisham tak setuju qad tu bermakna tawaqqa'. Tapi kalau tawaqqa' itu, kalau ayat itu bermakna tawaqqa', dia bukan berpunca daripada qad, tapi berpunca daripada kalimah lain. Kalimah yang selepas dia. So wa muqtada kalami Ibn Malik. Tuntutan ataupun mafhum. Wa muqtada mafhum, tuntutan mana mafhum kalam Ibn Malik pula yang dah sebut dah sebelum ni. So, Ibn Malik kata tak kan, fi'il madhi tu sendiri yang tawaqqu'nya bukan qad. Annaha bahawa qad kalau campur dengan madhi, ma'al madhi, dia hanya menunjukkan makna innama tufidu, qad tu sendiri tufidu takrib. So dia mendekatkan yang jauh kepada yang dekat. Kama zakara Ibnu Usfurin, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Usfur. Mana Ibnu Usfur yang awal-awal kan? Ni kan nombor 3 ni. Kan nombor 3 yang awal kita sebut ni, kan dia kata kalau awal laqad asaraka ni kan. So maksud dia kana qariban. So masuk qad ni dia jadi dekat kan? Sumpah tu kalau ada fi'il madhi, dan fi'il madhi tu merujuk pada dekat, so dia kata perlu masuknya qad. Pandangan Ibn Usfur. Sebab tu dia kata sini sebagaimana disebut oleh Ibn Usfur. Kemudian pendapat Ibn Malik lagi, wa anna min syuruti dukhuliha, syarat
masuknya qad untuk bermakna takrib tadi, qaunal fi'il mutawaqqa'an. Fi'il yang dia masuk tu mestilah ada unsur-unsur tawaqqa'. Maknanya fi'il tu tawaqqa', bukannya qad. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita sebut dahulu. Fa innahu qala fi tashili. Dia sesungguhnya dia, maknanya siapa ni? Ibnu Malik. Ibnu Malik ni dia ada kitab Tashil, Tashihul Fawaid. Kemudian dia ada kitab syarah, syarah kepada Tashil. Syarah Tashil ni syarah kepada Tashihul Fawaid. Dia buat matan, kamu dia buat syarah. So dia kata dalam kitab Tashil dia buat satu ni kata-kata dia, wa tadkhulu ala fi'lin madin mutawaqqa'in. So qad ni masuk kepada fi'il madi yang ada unsur penungguan, tawaqqa'. Dan lagi fi'il madi tu la yushbihul harfa saja. So fi'il madi tu tidak menyerupai huruf. Maknanya fi'il madi tu bukan jenis huruf kan, dia tak boleh ditasrifkan. So fi'il madi tu jenis yang ditasrifkan, bukan jenis asa ke, bi'sa ke, kan? Ini tak boleh ditasrifkan. Laisa ke. Tasrif dia sedikit sangat. So sebab apa dia kata masuk qad tadi, litakribihi minal hal. Kerana nak tarik dia kepada makna dia yang madhi tadi, yang jauh tu, tarik kepada makna hal. Intaha. Nombor 7 ya. Ni nombor 7 ni nama kitab dia. Tashilul Fawaid wa takmilul maqasid. Nak memudahkan faedah-faedah nahwu dan nak menyempurnakan matlamat-matlamat nahwu. Okay, yang keempat. Maknanya takrib tadi, kita masih lagi takrib kan. So bila qad ni untuk mendekatkan madhi kepada hal, maka dikala itu akan berlaku hukumnya keempat. Ar-rabi. Akan masuklah dukulul lamil ibtida'. Akan masuklah lam ibtida'. Lam ibtida' ni mana lam gitulah. La yang baris atas. La permulaan. Fi nahwi dalam contoh inna zaidan laqam. So lam ibtida' ni asalnya lam yang digunakan untuk lam ta'kid, tapi digunakan sebagai permulaan. Lam ta'kid digunakan sebagai permulaan. Contohnya kita kata la antum, sesungguhnya kamu kan. La antum azkiya'u. Sesungguhnya kamu cerdik. Kita boleh sebut antum saja. So antum azkiya'u. Kamu cerdik. Nak kuatkan lagi permulaan. La antum azkiya. Ta'kid kan? Baik, sekarang ni kita nak ta'kidkan guna inna. So inna pun ta'kid, kemudian la pun ta'kid, kemudian antum. So inna la antum. So orang Arab dia tak benarkan dua benda hak sama duduk berkumpul satu tempat. So la'an, inna la antum, tak boleh lah. So maknanya untuk mengelakkan bertemu dua ta'kid sini, so dia hantar yang ni pergi duduk sini. Jadilah la azkiya. So inna antum jadi innakum lah kan? Innakum lah. Kan? Sebab kalau kita nak tukar zaid, la zaidun zakiyun. Zaid cerdik. Kemudian kita masuk inna kan? Inna pun ta'kid, ini pun ta'kid. So la, bila kita tambah inna, la ni kita pindah kepada khabar. So la zaid, inna zaidan la zakiyun.
Sesungguhnya Zaid cerdik. La zakiyun. So lam ni pun asalnya duduk depan ni. So dia panggil lam ibtidak juga walaupun duduk jauh. Lam ibtidak. Oleh kerana dia dialihkan daripada sini ke sini, alih tu kita panggil muzahlaqah. So lam muzahlaqah. So lam ibtidak, lam muzahlaqah sama, lam yang samalah, nama aja berlainan. Kerana kita iktibar kepada keadaan-keadaan, ya, nama dia akan jadi lainlah. Kalau iktibar kepada permulaan, so nama dia ibtidak. Kalau iktibar kepada dia dialihkan, so nama dia muzahlaqah. Kalau iktibar kepada makna dia, so makna dia taukid. So kita panggil lam taukid. Okay, biasanya dia kata, biasanya lam sini ni, lam yang telah dialihkan ni, lam ibtidak ni, biasanya yang masuk pada khabar ni kan. So biasanya dia masuk pada isim. Contohnya kita kata Zaidun qaimun. Kita kata Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Okay, sekarang kita nak takkidkan, kita kata inna Zaidan laqaimun. Boleh je macam tu? Ini masih lagi isim kan? Baik. Qaimun isim, tapi makna dia sama dengan mudhari'. So boleh tulis inna Zaidan la yakumu. Isim fa'il dia sama dengan mudhari'. Sama makna. So boleh kita tulis inna Zaidan laqaimun. Inna Zaidan la yakumu. Okey. Sekarang ni kalau kita nak bubuh qamah macam mana? Boleh tak? Inna Zaidan laqama. Boleh tak? Inna Zaidan laqama. Tak boleh. Sebab ni madhi kan? So kalau kita nak madhi ni, kalau kita nak pakai dia, mestilah makna dia nak serupa dengan yang ni. Ni makna hal kan? Mudhari' makna hal. So qama boleh tak makna hal? Bolehlah dengan memasukkan qad. So boleh kita masuk sini qad. So inna masuk la. Laqad. Inna Zaidan laqad qama. So barulah boleh pakai. So asalnya isim. Kemudian sesuai isim ni sesuai dengan mudhari'. Mudhari' pun boleh. Madhi asalnya tak boleh. Tapi madhi yang ada qad baru boleh sebab makna dia akan takribkan, dia dekatkan kepada hal kan. Sama dengan yakum. Jadi dukhulul lamil ibtida'i fi nahwi inna Zaidan laqad qama. Kalau orang tanya kenapa boleh ni masuk ni, sebenarnya tak boleh kan. So wazalika li annal asla, kerana asal ayat ni ialah inna aslaha dukhuluha alal isim. Dukhulul lam kan. Asalnya la ni masuk kepada isim. Alal isim contohnya inna Zaidan laqaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Wa inna ma hanya sahaja dakhalat la ni masuk kepada fi'il mudhari', alal mudhari', kerana suli syabahihi, keserupaannya, kerana keserupaannya dengan isim. Bilis ni kita ada isim ni, isim termasuk alif lam ni hamzah wasal kan, lam tu mati. Alif yang ni pun mati juga.
Kemudian kita ada ba sini. Masuk ba. So tak boleh nak bunyi lah. Sepatutnya jadi bis. Gitu kan? Bis. Sebab semua mati ni. So untuk mengelakkan semua mati ni, so kita bubuh bagi kasrah tu kepada lam. So bilismi maksudnya. Bilismi. Bilismi nahwu wa inna rabbaka la yahkumu bainahum. So dia serupa dengan sesungguhnya Tuhan kamu akan mengadili kamu semua, kan? La yahkumu bainahum. Allah sesungguhnya Tuhan kamu akan mengadili mereka, bainahum, sesama mereka, between them. So guna ini mudhari' kan? So mudhari' boleh guna la, kerana mudhari' ni sama dengan makna isim fa'il. Okay, fa idza qaruba al-madi. Kalau madi ni dia dekat dengan hal, minal hali, maka dia asbaha al-mudhari'a. Maka madi itu akan menyerupai mudhari'. Yang mana mudhari' itu sendiri serupa dengan isim. Alladhi huwa syabihun bil isim. Dia serupa dengan isim. Maka dengan sebab itu harus wajaza dukhulul lam alal madi. Madi sini masuk qad lah. Sebab sini masuk pada qad kan, bukan masuk pada madi. Sebab tu hasyiah bawah tadi dia akan tulis di hasyiah ni masuk kepada qad, bukan masuk kepada madi. Tapi makna dia sini ialah masuk kepada madi yang qarib. Madi al-qarib. So madi al-qarib ni maknanya madi ada qad lah. Okey, barulah selesai kita madi untuk tawakkuk. Yang kedua madi untuk takrib. Yang ketiga sekarang ni madi untuk taklil. Menyatakan sedikit ataupun tidak kerap. Tengok konteks ayat. So sedikit di sini ada dua jenis. Taklil menyatakan tak banyak, tidak kerap. Ada dua jenis. Wawa darbani. Ada dua jenis. Satu, taklil yang dimaksudkan ialah memang taklil perbuatan. Menyatakan perbuatan tu tak banyak berlaku. Taklilu wuku'i fi'il. Menyatakan tak banyak wukuk berlakunya perbuatan. Contohnya, nawu qad yasduku al-kazubu. Tak banyak berlaku benar bagi orang yang bohong. Al-kazub ni orang banyak berbohong. Jadi jarang-jaranglah dia ni benar. Kalam dia tu. So, qad yasduku. Jadi perbuatan bercakap benar dia tu tak banyak berlaku kepada orang yang bohong. Al-kazub. So, terjemah kita kata kadang-kadang, jarang-jarang orang yang bohong itu bercakap benar. Samalah juga dengan orang yang sangat bakhil, al-bakhil. Orang yang bakhil jarang-jarang pemurah. Qad yajudu. Jarang-jarang ataupun kadang-kadang menjadi pemurah. Ini satu kan makna dia. So makna kepada perbuatan tu. Qad masuk perbuatan tu, perbuatan inilah yang tak banyaknya. Qad masuk kepada yasduku, perbuatan sidq, itu tak banyak berlaku. Yang kedua, taklilu muta'allaqihi. Nak menyatakan tak banyak dari sudut perkara yang berkait dengan fi'il. Tadi kan qad tu masuk pada fi'il tu sendiri tak banyak. Tapi yang ni qad masuk pada fi'il kan. So fi'il ni kan banyaklah dia berkait dengan maf'ulun bih kan. So dia berkait dengan zarf, macam-macam lah dia berkait sini kan. So sekarang ni qad ni bukan nak sebut fi'il tapi nak sebutkan benda-benda yang ni.
benda-benda yang berkait dengan fi'il. Contoh yang dia berikan, qad ya'lamu ma antum alaihi. Ini Allah ni, qad ya'lamu. Dia yang ni Allah. Kalau kita kata perbuatan tu taklil hukum fi'il, terjemah akan jadi tak banyak Allah tahu. Jarang-jarang Allah tahu. Kadang-kadang Allah tahu tentang apa keadaan, tentang situasi kamu. Ma antum alaihi. Mana kekufuran yang kamu berada tu, ma antum alaihi tu, ma antum alaihi, ataupun apa-apa yang kamu tahu tentang perkara tu. Tengok sini ayat dia. Innama ju'ila ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dengar ni, sesungguhnya bagi Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Qad ya'lamu. Ini nak terjemah susah ni kan? Nak menentukan qad mana sesungguhnya ke? Atau maknanya, kalau makna taklil tadi, taklil dari sudut mana? Bukan Allah yang tahu ni sikit, tapi benda yang ni sikit. Ma antum alaih ni, apa yang kamu tahu ni sikit. Pengetahuan Allah lebih banyak daripada pengetahuan kamu. Maklumat Allah lebih banyak daripada maklumat kamu. So ma antum alaih itu sikit je. Kamu ingat Allah tak tahu kan? Kamu ingat Allah tak tahu. Jadi hak kamu tahu tu sikit je. Yang kamu tak tahu. Yang Allah tahu tu banyak. Kamu ingat kamu tahu tu banyak. Padahal yang kamu tahu tu sikit je. Jadi ayat ni dia nak puji Allah kan? Secara simbolik. Maknanya kalam Arab kalau dia cakap lagi simbolik tu lagi tinggi balaghah dia kan? Kalau dia kata terang-terang gitu, ni mana macam sindir lah. So macam sindir mana, mengingat kamu tahu banyak lah. Kamu tahu tu sikit je. Allah tahu lebih banyak. Maklumat Allah lebih tahu, lebih banyak lagi. Ini sebab ayat sebelum ni tentang golongan munafik. Surah Nur ayat 24. Surah yang ke-24. 64. So, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu menjadikan panggilan kamu kepada Rasul. Kamu panggil Nabi tu, kena panggil guna Rasulullah, kena guna ya Nabi Allah, jangan panggil Muhammad. So, bi'an taqulu, kamu kata ya Muhammad. Sepatutnya kamu kena kata ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. So, cakap pula dengan lemah lembut, dengan penuh tawaduk, merendahkan suara. Sepatutnya kena panggil Nabi gitu. Dan Allah mengetahui, qad ya'lamullahu alladhi yatasallaluna minkum liwala. So Allah mengetahui. So kalau qad sini mana sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara senyap-senyap, yatasallalu di kalangan kamu liwala. Masa Rasulullah khutbah tu kan ada yang keluar. So yakhrujuna minal masjid fil khutbah. Tanpa meminta izin daripada Nabi, keluar secara senyap-senyap, khufiatan. Melindungkan diri mereka dengan sesuatu. Jadi qad di sini, kalau qad permulaan ni untuk mana? Tahqiq lah kan? Sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi oleh kerana tu, ada golongan munafik tu, Allah kata hendaklah kamu beringat-ingat dengan orang yang yukhalifuna an amrihi. Orang yang bercanggah, orang-orang yang melawan, orang-orang yang khilaf perintah Allah dan perintah Rasul. Takut falyahzar alladhi la yukhalifuna amrihi, beritahu mereka, izarkan mereka, ancam mereka dengan antusibahum fitnah, bahawa mereka akan ditimpa oleh bala. Ataupun kalau tidak bala pun nanti mereka di dunia, mereka akan ditimpa bala akhir, azab di hari akhir. Jadi ini ancaman kepada orang munafik lah. Sebab tu ayat ni dia kata yang mereka duduk sembunyi-sembunyi tu kan, mereka ingat bahawa banyak dah, maknanya pengetahuan mereka tu banyak, sedangkan apa yang mereka sembunyi tu sikit aja di antara benda-benda yang banyak lagi Allah tahu. Yang kamu sembunyi pun Allah tahu juga. Jadi yang kamu tahu, yang kamu sembunyi itu sikit aja
Maklumatnya jika dibandingkan maklumat banyak lagi Allah tahu. Jadi yang sedikitnya ialah ma antum ni, perkara ni maknanya maf'ulun bih lah kan. Maf'ul bih. Ma antum alayhi. Jadi ayat dia kalau kita nak buat supaya nampak sedikit bahagian ni, bukannya bahagian ni, ialah qad ya'lamu. Jadi qad sini kalau makna sedikit sini, kan sedikit tak boleh kita terjemah sedikit sinilah. So qad ni akan jadi sedikit di sini. So sini akan jadi tahqiq lah. Sesungguhnya tak boleh lah mana sini sebab dia nampak sedikit. Jadi sekarang ni kalau kita buat tahqiq, dah makna qad ni makna untuk makna sesungguhnya, bukan makna taklid. Tapi kalau kamu nak pakai makna taklid, so dia akan bermakna taklid bahagian ni. So ma antum alaihi huwa, jadi dia nak beritahu apa yang kamu berada tu, ma antum alaihi yang kamu tahu tu, huwa aqallu, dia adalah tersangat sedikit maklumatnya. Aqallu ma'lumatihi subhanahu ta'ala. Maknanya maklumat kamu tu maklumat yang paling syik sahaja banding dengan maklumat yang Allah tahu. So ingat Allah tak tahu. Allah tahulah lebih daripada yang kamu duk sembunyikan tu, sebab maklumat Allah tu lebih banyak lagi. Selesai di situ. Wa za'ama ba'duhum, setengah-setengah ulama berfahaman, wa za'ama ba'duhum annaha bahawa qad fi hadhihi al-amsilah, dalam contoh-contoh ini, fi hadhihi al-amsilati wa fi nahwiha, dan yang seumpama dengan dia, semuanya untuk tahqiq, litahqiqi. So bagi dia, maknanya kalau kita buat tahqiq, nampak susah nak buat taklid ni kan. Sebenarnya tahqiq mudah. So contoh-contoh yang kita bagi ni, yang pertama maknanya qad ni, qad yasduku al-kazu. Ini untuk tahqiq. Sesungguhnya tak ramai orang yang benar, orang yang bohong untuk bercakap benar. Jadi tak ramai itu bukan mari daripada qad, mari daripada makna yasduku al-kazub ni. Sebab satu yasduku, mana boleh orang yang kazub ni, orang yang kazub ni benar kan? Melainkan maknanya yang sini secara automatik bermakna sedikit. Kalau tidak, bercanggahlah yasduku dengan kazib. Nak lagi, lebih-lebih lagi kalau kazub ni guna sirah mubalaghah, maknanya sangat-sangat. So sangat-sangat bohong ni mana boleh sampai peringkat benar? Tak boleh kan? So mestilah jarang berlaku dia tu benar. Sama dengan ini, bakhil ni teruk sangat dah. Sangat-sangat kedekut. Sirah dia guna tu fa'ilum, sangat-sangat. So, bila sangat-sangat, tak mungkin boleh selari dengan yajulu. Melainkan nak suruh sah makna dia, yajulu ni kena makna tak banyak, kurang, sedikit. Jadi maknanya ayat ni oleh kerana bercanggah dua ni, yang sini dengan yang sini makna bercanggah, menyebabkan yaju ni bermakna qalil. Yang ni makna bercanggah, sangat-sangat bercanggah. So boleh sah kedua ni kita cantumkan dengan yasduku ni dengan makna sedikit. Jadi qad sini bermakna sesungguhnya lah. Sesungguhnya orang yang bohong ni tak banyak cakap benar. Sesungguhnya orang yang bakhil ni tak banyak bersifat pemurah. Yang ni pula, sesungguhnya, senanglah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berada sekarang ni. Apa yang ilmu yang kamu ada. Apa yang kamu sembunyikan. Wa anna taklid. So bila qad tu kita ambil dia jadi makna tahqiq, maka taklid tadi dalam dua contoh yang mula-mula tadi, maknanya qad yasduku dengan qad yajudu tu, al-awwalaini, misalaini, al-awwalaini. Lam yustafad, bukan kita ambil faedah dia ataupun ambil mafhum dia daripada perkataan qad. Sebaliknya, bal min qawlika al-bakhil sendiri kan? Al-bakhilu yajudu ataupun yajudu al-bakhil. Orang bakhil ni dia pemurah. Orang yang bohong, sangat bohong ni dia benar.
Kan? Jadi tak mungkin kalau kita buat ayat macam ni, ayat ni sah kan? Melainkan apa yang boleh difahami, Bakir ni, Yajuk ni sedikit. Yasluku ni sedikit. So, fa'innahu illam yuhmal ala anna sudura dhalika minhuma qalilun kana fasidan. So, kalau kita tidak apply kan, lam yuhmal, tidak dipakai ala anna sudura dhalika minhuma, bahawa Yajuk ni keluar terbit daripada Bakir qalilun kan. Kalau kita tak masukkan qalil ataupun yasduku ni sabit kepada kazub ni, kalau kita tak masukkan qalil, maka ayat itu akan jadi wasak, kana fasidan. Sedangkan ayat ni memang betul pun dari segi nahwu pun betul. Idzil akhiru kana, akhir kalam kita, so akhir ayat ni dengan adanya Yajuk ni kan, yunaqidu awwalahu, kerana yang akhir ni makna yasduku bertentangan dengan yang kazub. Yajuk tu yang awal, yang akhir bertentangan dengan kazub, dengan makna kazub. Yang ni pun bertentangan dengan makna Bakir. So akhirul kalam yunaqidu bertentangan dengan awwalahu, dengan bahagian yang pertama. Selesai. 3 dah. So kita ada yang disebut ada 5, tapi yang diberikan ada 6. So yang keempat, makna qad. Qad menunjukkan makna taksir. Yang tadi untuk menyatakan sedikit, tak banyak. Yang ni menunjukkan banyak, kerap. At-taksiru. Qalahu Sibawayhi. Nah, ini diperkatakan oleh Sibawayh. Maknanya qad ada makna taksir. Dalam syair fi qawli Huzaili. Huzail. Bani Huzail. Penyair ni dia kata dia ni berani lah. Jadi dia kata qad atruku al-kirna mustarran. So aku meninggalkan. Sini qad ni maknanya banyak lah. Banyak aku meninggalkan. Banyak aku meninggalkan. Al-kirna. Kirna maknanya orang yang sama dari segi keberanian. Bila berlawan, so ramai orang yang berani-berani ni, aku bunuhlah dia. Aku tinggalkan dia tak bernyawa. So, qad atruku al-kirna musfarran anamiluhu. Ini istilah kepada matilah. So, musfarran, tangan, anamil, jari dia jadi kuning. Mana orang mati lah. Mayat, jadi mayat. Lama-lama kuning. Tak berdarah lagi. So, musfarran jadi kuning, jari-jarinya. Anamiluhu. Kemudian dia punya ni berdarah ni, kena tikam apa semua tu. So, baju dia tu seolah-olah telah diwarnai dengan warna merah daripada buah mulberry. So ka'anna aswabahu. Seolah-olah bagaikan pakaian dia berlumuran dengan darah kan, seolah-olah dicelup mujjat. Dicelup dengan ataupun dilumur dengan firsa, dengan buah mulberry. Mulberry yang masak tu, merah. Jadi sini, syair sini, dia nak menunjukkan keberanian dia. Takkan maknanya jarang-jarang aku tinggalkan orang mati. Musuh-musuh yang berani-berani tu, ramai lah. Ramai musuh yang aku cantah-cantah dia, biarkan dia mati bergelimpangan dengan darah mengalir pada baju dan tubuh. Contoh ayat Al-Quran ada tak yang menunjukkan taksir? Ada. Kata-kata Zamakhsyari dalam mentafsirkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. So, Nabi kan bila mari ke Madinah, so Nabi sangat inginkan agar kiblat diarahkan ke Kaabah. Jadi Nabi sentiasa mendongak-dongak langit, mukanya ke langit menunggu wahyu agar diputuskan kiblat itu ke Kaabah, bukannya ke Baitul Maqdis. Jadi qad nara. Jadi kami tengok sini, mana Allah melihat, qad nara taqalluba. Taqalluba maknanya berkali-kali Nabi memandang ke atas lah, taqallub. Bolak-balik Nabi kan. So bolak-balik wajah dia ke
ke langit. Maknanya dia mendongak-dongak ke langit. Fis sama. Jadi qad nara ni sesuai dengan mana taksir kan. Takkan Allah tengok sekali je. Banyak kalilah keinginan banyak kali telah menyebabkan diri diperkenankan doa, kehendakkan, keinginan Rasulullah SAW. Jadi dalam mentafsirkan ayat ini, qalahu az-Zamakhsyari fi qawlihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qala Zamakhsyari dalam mentafsirkan ayat ini. So qad si makna rubbama. So rubbama makna kerap kali. Rubbama nara, banyak kali kami tengok, kerap kali kami melihat. So wa ma'nahu taksiru ru'yati. So makna dia nak menunjukkan mana banyak kali tengok. Taksiru ru'yati. Ini Zamakhsyari kan? Dia kata ni untuk taksir. Kemudian dia so kita nak proofkan qad ni makna taksir, kena ada bukti penggunaan Arab. So buktinya daripada syair Arab. So mastashhada. Kemudian Zamakhsyari menggunakan syahid, menggunakan dalil. So mastashhada dia jadikan dalil syair bil bait. So syair ni lah qad asyhadu ni. Ya, qad asyhadu. So dia jadikan qad asyhadu ni sebagai dalil qad untuk makna taksir. Ulama-ulama lain banyak jadikan syair ni untuk syair, untuk dalil kepada masalah arud. Masalah ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu syair. Wazan dia nak baca macam mana kan? Sumastashhada bil baiti. Kemudian Zamakhsyari menjadikan dalil qad nara ni, makna qad ni taksir dengan syair yang atas ni, sebab ni alif lam kan, bil baiti. Dengan syair sebelum ni lah. Ni syair dia ni. Qad nara. So mana Zamakhsyari pun guna yang ni, si Babih pun guna yang ni lah untuk mana taksir. Tapi ulama lain, wastashhada jama'atun, ulama lain pula. Ulama lain istashhada menjadikan dalil untuk kenyataan ini, ala zalika, untuk kenyataan yang demikian, untuk kenyataan tersebut, maknanya qad untuk makna taksir dengan menggunakan bibaitil arud, dengan bait yang masyhur dengan nama baitil arud. Ini kita panggil baitil arud syair. Apa maksud baitul arud? So ramai di kalangan ahli nahwu, kalau dia bincangkan ilmu arud kan, ilmu arud, cara nak baca ni ada wazan dia kan, mustaf'ilun, mutafa'ilun, macam-macam kan tajuk dia kata bah, kita panggil bah, bahrun, wazan syair, how to sing, ya, macam mana nak nyanyikan atau nak mendendangkan syair dengan iramanya. So sini ada wazan dia kan, wazan dia. So wazan dia ni salah satunya wazan basit. Nama wazan tu. So dalam wazan wazid ni dia ada wazan dia lah, cara-cara sebut dia. Dan kadang-kadang berlaku pengecualian. Wazan tu berlaku pengecualian. So pengecualian itulah dijadikan syair ini sebagai dalil kepada pengecualian. Contoh yang nak bagi ya. So view navigation. Tengok akhir sekali bahagian syair kan. Ni pelajaran syair. Kita tengok syair ni. Ni syair lah kan. Kalau syair dia ada dua rangkap bahagian tu, satu syair ni ada dua bahagian. Sini bahagian sini dengan bahagian kanan dengan bahagian kiri. Okay. Setiap yang ni kalau dia panjang, so dia ada wazan dia lah. Dia ada wazan dia. Ini wazan dia lah, cara baca dia. Ini wazan dia ada berapa belas? Satu ada 16 wazan. So cara baca dia macam fa'ulun, fa'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun,
fa'ilatun, maf'ulatun. Ni wazan-wazan dia lah. Mufa'alatun, mutafa'ilun. Wazan dia. Okay, kita ada berapa ni? 7, 8 kan? So 8 cara baca lah. Fa'ulun tu music dia. Mana rima-rima dia ada 8 rima. Ni yang asal dia lah. So yang 8 ni kadang-kadang ni, yang ni dia boleh berubah. Contohnya fa'ulun kan ni. Fa'ulun, kasurun, jahulun. Contohnya kan. So kadang-kadang dia kata, kadang-kadang berlaku pengecualian. So pengecualian contohnya, fa'ulun tadi tu akan jadi fa'ulu saja. So maknanya lun tu tak ada, tanwin tu tak ada. Tapi masih lagi dianggap masuk dalam kelompok fa'ulu. Walaupun kehilangan nun tanwin. Jadi music yang setiap satu ni ada music dia kan, cara baca. Maksudnya daripada kifa ni ke sini ni kita nak baca macam fa'ulun ke. Okay, wazan dari sini fa'ulun. Macam kifa nabki, kifa fa'ulun. Mana ada 3? Fa'ulun 3. Fa'ulun 3. So sini pun kena 3 lah. Kifa nabki, kifa nab. Ada 3 lah. Kifa nab. So kena berhenti situ. Kifa nab. Kemudian mafa'ilun, kimin zikra. Sebab mafa'il tu kena ada 4 kan. Mafa'ilun 4. Mafa'ilun 4 jari. Mafa'ilun. So sini akan jadi kita ambil daripada kimin zikra jadi 4 lah. So dia akan, kemudian yang ketiga pun akan jadi fa'ulun, dia kembali balik. Fa'ulun. So habibin 3. Habibin 3 kan? Kemudian yang akhir sekali mafa'ilun wa manzilun mafa'ilun 4 juga. So sini wa manzili 4 kan? So dia berombat macam tu. Cara dia lah irama kan? So kadang-kadang yang ni okeylah. Fa'ulun mafa'ilun ini memang wazan asal. Tapi kalau salah satunya kita buat nun, ini kita panggil yang kecuali. Yang kecuali. So yang syair kita tadi tu dia nama dia punya wazan basit. Ini nama dia kan. Nama wazan tawilun. So kalau tawilun fa'ulun mafa'ilun. So mana yang kita tadi lah. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqtil liwa baina ad-dakhuli fahawmali. So dia guna ni lah. Fa'ulun mafa'ilun. So dia tak buang apa-apa lah kan. So yang kita sekarang ni, syair yang kita dia pakai basit. So basit punya mustaf'ilun fa'ilun. So dia punya rentak kena macam tu. Tapi yang kita belajar tadi, kadang-kadang fa'ilun boleh jadi fa'ilu saja kan. Boleh jadi fa'ilu saja. Jadi yang mana, jadi maknanya ini dipanggil fa'ilu ni dipanggil kecuali lah, pengecualian. Kan? Pengecualian. So maknanya sini surhubu ni dia tak, kalau ikut yang 3 tadi hanya ni je lah. Sini je. Hubu tengah bawah tu. Okay, dia kata Baitul Arud artinya ilmu arud. Kerana dia dijadikan sebagai bukti kepada darb tsani minal basit. Ini kita panggil darb. Kalau bahagian hujung ni, wazan bahagian hujung ni kita panggil darb. Ni syair ada 2 kan? Nama bahagian hujung ni kita panggil darb. Wazan dia tu tadi. So wazan untuk basit apa tadi? Wazan untuk basit
belakang dia tadi, basit, fa'ilun ni kan. So wazan fa'ilun ni, untuk basit, kita panggil darb. Kalau untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanan, nama sebelah sini kita panggil dalam istilah ilmu arud lah. So sini kita panggil arud. So arud di sini pun panggil fa'ilun juga, wazan dia. Tapi masa kita duk baca, orang Arab baca rangkap ni, orang yang mula reka syair ni, dia tidak baca fa'ilun. So dia baca yang bahagian belakang tu, dia baca fa'lu saja, fa'lun. Fa'lun. So dia buang alif lah. Fa'lun. So panggil sini fa'lun. Bukannya fa'ilun. So dia buang alif. Buang alif dan matikan ain. Matikan ain. So jadi samalah sini kan. Baris tu ini tak kira ni. Yang ni kita kira baris. Kita kira bunyi, bukannya baris. Bukannya semestinya kalau wazan dia fa sini kena fa. Fu pun tak apa. Asalkan maksud kita yang ada sini yang ada baris. Yang sini matilah. So hu kan. Ini ada baris. Kemudian tengah dia mati. Okay. Kemudian lun sini kan. So lun. So lun pun boleh baca dengan lu. Di sini darba fa'ilu boleh baca, fa'lun boleh baca kan. So asalnya fa'ilu. So fa'ilun lah asalnya. Fa'ilun. So darb, bahagian darb mana ekor tu wazan dia fa'lun. So buang nun jadi fa'lu je. Fil baiti ialah kubu. Qad ashhadu, aku hadir, aku tengok, aku menyaksikan. Al-gharata, kuda yang gharah, kuda yang menyerang. Fal-mughirati subha ni kan Al-Quran. Fal-mughirati subha, kuda-kuda yang menyerang pada waktu pagi. Al-gharah, asy-sya'wa, sya'wa yang berselerak. Kuda ramai-ramai menyerang kampung tu. Satu pergi sana, satu sebelah sini, berselerak lah. Asy-sya'wa. Aku sendiri, masa serangan itu, aku pun menunggang seekor kuda. Kuda yang jarda'u. Jarda', kuda yang bulu dia tak banyak. Jadi kuda laju lah. Jarda' tahmiluni, membawa aku. Kuda yang jarda' membawa aku. Dan kuda tu ma'ruf dengan ma'rufatul lahyaini. Terkenal dengan dia punya rahang. So, rahang biasanya yang laju-laju ni, rahang dia tidak banyak daging. Dua rahang dia ni tidak ma'ruf, tak banyak daging. Surhubu, tinggi. Kuda ni tinggi. Surhubu, mana tinggi. Mana musuh bukan senang-senang lah nak loncat naik. So mana qad sini qad maknanya bukan sekali dah aku naik tengok kuda, aku menyaksikan penyerangan yang dilakukan oleh kuda terhadap kampung musuh kan, ataupun melawan musuh. Banyak kali lah qad asyhadu. Aku tengok tu bukan sekali dua, banyak kali. Kalau tengok sekali apa hebatnya kuda tu. So habis tentang taksir. Yang kelima. Kita ada 6. Yang kelima, qad untuk makna tahqiq. Qad makna tahqiq, mana sesungguhnya tahqiqu. Jadi contoh yang dipakaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Jadi kalau qad ni bermakna tahqiq, makna dia sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Qad aflaha man zakkaha. Selalu qad ni bermakna tahqiq, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Zakkaha. Okay, termasuklah qad ya'lamu ni. Sebahagian ulama kata qad ni untuk tahqiq, sesungguhnya Allah mengetahui. Yang tadi kata untuk taklil. Kalau taklil tak bolehlah Allah
kita kata Allah yang sedikit mengetahui, bukan kan? Tak banyak Allah tahu. Kena ma antum tu bertaklil, bukannya ya'lamu. Jadi untuk yang ni dia kata tak. Kalau senangnya kata qad ni untuk tahqiq, so tak ada masalah lah kita nak takwil ma antum ni. So waqad madha telah lalu yang perbincangan kita sebelum ni, anna ba'dahum, bahawa sebahagian kalangan ulama hamala telah menggunakan qawlahu ta'ala, menggunakan perkataan menggunakan firman Allah ni, dalam firman Allah ni untuk makna tahqiq. Alaihi makna ala tahqiq. Waqad madha anna ba'dahum hamala ala tahqiq qawlahu ta'ala. Contohnya Zamakhsyari kata, qala Zamakhsyari dakhalat qad masuk dalam ayat ni litaukidil ilm. Ni untuk menyatakan, mentahqiqkan, menyatakan sungguh-sungguh mengetahui terhadap, sungguh-sungguh Allah mengetahui. Waqad litaukidil ilm. Ni perkataan ya'lamu ni makna ilm kan. So mentahqiq, menguatkan ilm, dan perkara ini berkait dengan wa yarji'u zalika ila taukidil wa'id. Nak taukid apa? Ilmu Allah kan? Tak, ilmu tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang menjembunyikan sesuatu, kononnya Nabi Muhammad tak tahu, Allah tak tahu. So wa yarji'u zalika ila taukidi wa'id, ancaman. Sebab ayat sebelum ni tentang munafik kan. Okey, berkenaan dengan tahqiq ni juga. Untuk ayat walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, surah Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Sesungguhnya kami mengetahui, walaqad alimtum, sesungguhnya kamu mengetahui alladzina i'tadaw, orang yang melampau di kalangan kamu. Melampau dalam pada hari Sabtu, fi sabti. Melanggar hukum, tak boleh bekerja pada hari Sabtu. So kamu tahu dah kan hukum dia, apa akibat dia. Lalu kami kata kepada mereka yang melampau tadi, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu ke. Wa qala ghairuhu fi walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. So kita ada qad sini, kita ada fi'il madhi, so kita ada lam ta'kid. So qad di sini kata dalam jumlah ni jumlah fi'liyah. Qad fi jumlati fi'liyah al-mujabi biha al-qasam, yang dijawab dengannya qasam. Inilah alimtum ni kan, walaqad alimtumul ladzi ni seolah-olah sini ada wallahi lah. Wallahi laqad alimtumul ladzina tadaw. Okey, ni dia nak sebut tentang ada juga pandangan yang macam ni. Ini pandangan ni dia kata ayat ni walaqad alimtumul ladzina tadaw ni dia sama dengan mislu inna wallam fil jumlatil ismiyah al-mujab. Sebab kita kata wallah kan, wallahi lam wallam fil jumlah ismiyah. So Zaidun qaimun, Zaid berdiri kan. So kalau kita nak takkidkan wallahi sama dah dengan mana lam wallam fil jumlah misli inna sama dengan inna Zaidan laqaimun. Inna Zaidan laqaimun. So kalau tak ada ni Zaidun qaimun saja, Zaid berdiri. So kalau kita nak takkidkan satu aja, inna Zaidan qaimun.
takkid dengan inna saja. Kalau kita nak takkid 2 kali, kuat lagi, inna Zaidan laqaimun. So ni kan ni jumlah ismiyah lah kan. So yang ni dia kata samalah dengan ni, walaqad alimtumul ladina na'tadaw. So qad ni dalam jumlah fi'liyah al-mujabihah ni sama dengan inna dan lam. So dia punya kuat tu sama dengan la. Qad di sini sama dengan inna dan lam. So, inna sini dan lam di sini. Dalam jumlah ismiyah al-mujabu biha yang digunakan untuk makna jawab qasam juga. Al-mujabu biha fil jumlati al-ismiyati al-mujabi biha, yang dijawab dengannya, betul lah, yang dijawab dengannya makna jawab qasam lah. So sama dari segi mana? Mislu tadi. Fi ifadati ta'kid. Fi ifadati taukid. So semuanya bermakna taukid. Kan, sebab nanti kalau kita tak kata macam tu, nanti orang faham qad ni mana untuk takrib lah, apalah semua kan. Tapi kalau buat macam ni, tengok susunan dia tengah hampir sama kan. So ada dua benda. Satu ada inna, ada la, dua kan. So sama sini kita ada la, ada qad. So dua, takkid tu. Jadi kalau yang ni bermakna takkid, maka yang ni pun makna takkid. Mana nak serupa tu bentuk. Wa qad madha naqlul qawli bitaklili fil ula. So kita ada dua ayat sini kan untuk takkid ni yang dia berikan. So ayat yang pertama qad ya'lamu ma antum. So dia bincangkan tentang yang ni lah. Qad ya'lamu ma antum alaihi. So sebahagian ulama kata sini al-khamis ini mana? Mana tahqiq. Yang sebelum ni kata taklil kan. So tahqiq wa qad madha naqlul qawl bitaklil fil ula. So sebelum ni, sebelum kita masukkan qad ya'lamu ni dalam bab takrib, tahqiq, sebelum ni kita dah bincang dia bab taklil. Wa qad madha juga naqlu qawl bi takribi wa tawaqqu'i fi misli as-saniyah. Fi misli as-saniyati. So yang saniyah inilah walaqad alim tumul ladina tadaw. So yang ni serupa dengan dia dah kita bincangkan sebelum ni. Serupa dengan dia, misli tu serupa dengan dia, muka surat 539 kan. Ini walaqad arsalna kan. Laqad arsalna nuhan. So ada laqad sini arsalna. So kita bincang masa ni bincang tentang qasam. Qasam boleh masuk kalau madi tu dia nak madi qarib. Ni dia nak arsalna ni nak madi qarib. Kemudian Zamakhsyari kata lain pula. So qad ni mana? Tawakkul kan? Zamakhsyari kata qad ni mana? Tawakkul. Ada unsur-unsur tawakkul. So untuk takrib satu hal, mana hal tadi, kemudian untuk tawakkul tadi fi misli saniyah tadi kan, laqad arsalna tu. Tapi walakin al-qawla bitahqiq fihima azhar. Tapi Ibn Hisham berpendapat yang lebih zahir mudah nak faham lah. Artinya sekali tengok tu makna tahqiq lebih zahir lagi. Untuk kedua-dua lah, untuk maknanya laqad arsalna tadi pun dengan qad ya'lamu. So mudah je kalau qad ya'lamu ini kita guna untuk tahqiq, mana dia lebih sokong yang ni lah, yang zahir daripada yang guna untuk taklil. Yang ni juga yang serupa dengan ni laqad arsalna tadi kan. So laqad arsalna maknanya sesungguhnya kami telah mengirim. Kalau mana tawakkul, mana lain pula. Habis yang akhir sekali, yang ke-6. Dia kata 5 saja, tapi dia sebut 6 kan. Kemudian Muhsyi kata kemungkinan dia
tak kata 6 ni kerana yang ni memang ditolak semua ulama. Kalau yang lain tu berlaku khilaf-khilaf sahaja kalangan mereka. As-sadisu an-nafyu, qad makna dia, qad ni makna dia ma, tidak. Haka Ibnu Sidah. Haka Ibnu Sidah. So Ibnu Sidah dia masukkan dalam teks dia. Contoh yang dia bagi, orang Arab kata qad kunta fi khairin, dengan makna ma kunta fi khairin. So kamu tidak berada dalam kebaikan. Kalau kamu duduk dalam kebaikan, fata'rifahu. Fata'rifahu. So orang Arab baca selepas fa ni dia baca dengan nasab. Sepatutnya fata'rifuhu. Bacaan biasa. Kenapa orang Arab baca bahagian atas? So kalau baca bahagian atas, kalau ada fa, artinya bahagian sini salah satunya dia banyak lah. Antara sebab-sebab yang boleh kita baca baris atas selepas fa. So antaranya sebelah sini nafi. So kalau sebelah sebelum fa ni nafi, maka sini baca dengan mudhari' tu baca dengan nasab. Jadi sahlah bahawa qad situ mana ma. So ma kunta fi khairin fata'rif. So mu tak berada dalam kebaikan. Kalau kamu dalam kebaikan, nescaya kamu akan tahu. Fata'rifahu. So baca dengan nasab binasbi ta'rifah. Jadi dia kata mengatakan qad sebagai makna nafi, ini sangat pelik lah. Terpencil sangat. Wa ilaihi asyara fi tashil. Dalam tashil, Ibnu Malik mengisyarat kepada ghaib. Dalam kitab tashil dia. Mana ni kitab tashil dia? Mana kata-kata dia? Kata-kata dia bi qawlihi wa rubbama, kadang-kadang nufiya bi qad, kadang-kadang dia kata dinafikan dengan qad. Dalam kalam Arab kadang-kadang dinafikan, kadang-kadang, maknanya tak banyak lah, kadang-kadang. Fanusibal jawabu, maka dinasakkan bahagian jawab, bahagian fa, ba'daha, selepas qad. Selepas qad kan, bahagian jawab tu dinasabkan. Contoh dia tak bagi, sebab tu dia kata mengisyaratkan. Contoh tak bagi. Contoh dia bagi dalam syarah. Kan dia ada dua kitab kan, satu tashil matan, kemudian syarah ni, syarah tashil dia juga. So dalam syarah tashil itulah dia ambil kata-kata Ibnu Sidah yang ni. Berkata Ibnu Sidah gini sekian-sekian, dan Ibnu Sidah bagi contoh ni. Qad kunta fi khairin fata'rifuhu. Wa mahmaluhu. Mahmal. Mahmal mana ta'wil. Masdar mimi ni, ta'wil ataupun tafsir. Bagi aku, dia kata, Indi, kata Ibn Asyar, aku ada ta'wilnya. Ta'wil untuk yang ni, kata-kata orang Arab ni. Qad kunta fi khairin fata'rifahu. So ta'wil dia bukannya ma. Qad tetap qad. Tapi kenapa baca bagi atas ni? Kita kena bagi reason lain. So mahmaluhu, ta'wil dia, tafsir dia di sisi aku, ala khilafi, bercanggahan dengan ma zakara. Bercanggahan dengan apa yang mereka berdua kata. Siapa kata ni? Ibnu Malik nanti kan dengan Ibnu Sidah kan? Ibnu Malik dengan Ibnu Sidah. Takwil dia, ayat ni ayat sindir. Ayat ni ayat sindir. Sindir, wahuwa ayyakuna ka qawlika lil kazub. Dia seolah-olah seperti kata-kata kamu kepada orang yang kaki pembohong. Lil kazubi, kamu kata, wa rajulun sadiqun. Orang ni bagus. Dia ni orang ni cakap benar. Padahal dia pembohong kan. So kita sindir dia lah.
Jadi makna ni, wa huwa rajulun sadiqun, so makna dia tu makna negatif kan? Ni makna negatif ni. Walaupun sebut wa huwa rajulun sadiqun, tapi makna dia makna sebalik. Sama dengan yang tu. Yang ni kan, yang ni makna positif ni. Qad kunta fi khairin. Kamu berada dalam kebaikan. Dia nak kata kamu tidak berada dalam kebaikan kerana ayat ni ayat sindir. So maknanya kalau sini negatif, makna dari segi makna bolehlah sini. Boleh dengan nasab. So nasab tu negatif juga, tapi negatif bukan ambil daripada perkataan, daripada makna. Summa ja'a an-nasbu, kemudian datanglah nasab selepas dia, selepas ayat tu, nazaran mempertimbangkan kepada makna. Wa in kana innama hakama bin nafi li subutin nasab. Kalaulah kedua mereka, maknanya Ibn Sidah, jika kedua mereka, in kana, ini Ibn Sidah dengan Malik, menghukumkan innama hakama bin nafi. So dia hukumkan ayat ni nafi. So ayat ni nafi. Nafi ni kan? Dengan sebab hanya semata-mata sini nasab. Dengan melihat lisubuti nasab. Kerana sabitnya nasab, maka dia kata sebelah sana nafi. Jadi hukum yang diberikan itu tak betul. Faghairu mustaqimin. It's not correct lah. Tak boleh dipakai untuk benda lain. Sebab limaji'i qawlihi. Kerana datang juga dalam kalam Arab, dalam syair, yang sebelah sini terang-terang sebut positif. Tapi sebelah sini baca dengan nasab. Contoh sini kan, sa'atruku manzili. Lafaz dia tu, lafaz positif. Bukannya ada ma ke, ya, bukannya ada la ke, tak ada. Makna tu adalah makna meninggalkan, makna negatif. Tapi tak, yang dia orang masukkan tu lafaz. Macam sini, sa'atruku, aku akan meninggalkan rumah aku, manzili, li bani tamimin. Untuk bani Tamim. Dan aku akan pergi ke Hijaz lah. Aku akan duduk di Hijaz. Wa alhiqu bil Hijaz. Di sana aku akan berehat. Fa'astariha. Baca dengan nasab kan? Fa'astariha. So sebelah sini tak ada pun kalimah-kalimah yang menunjukkan dari segi nafi. Tapi still orang Arab sini baca nasab. So kalau betul yang kamu kata baca sini nasab, sini nafi, maka mesti ada ma ke sini. Begitu juga dengan ayat Al-Quran ni. Dalam satu qiraat baca wa ki ka qawli limaji'i qiraatilah ba'dihi. Kerana datang juga qiraat setengah-setengah qurra membaca bal naqzifu bil haqqi 'ala al-batil. Fayadmaghu baca dengan nasab. So fa kan? Baca dengan ini mudhari'. Apakah yang menasabkan? Mesti ada an sini. So takdir an tu sebelah sini nak kena nafi. Sini mana ada huruf nafi, sini tak ada pun huruf nafi. Bahkan kami mencampakkan, mana kami lontarkan kebenaran bil haq. Mana seolah-olah kebenaran ni anak panah lah. So kami panah tu panah dengan anak panah kebenaran. Kena kepada ala kebatilan, alal batil. Fayadmaghu. Maka dia membinasakan, mematikan. Maka kebenaran tadi mematikan kebatilan. Menghapuskan kekufuran. Batil ni mana ya? Kekufuran. So sebelah sini tidak ada tidak ada huruf nafi pun. Satu qiraat baca dengan nasab pun. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka berdua itu dengan sendirinya terbatal. Habislah kita. Tinggal lagi tinggal masalah-masalah sikit. So minggu depan boleh habis insya-Allah kitab kita ni lah.
kitab jilid yang kedua, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.